Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau sembuhkanlah hati-hati kami, hilangkanlah kesakitan-kesakitannya. Engkau sihatkanlah hati-hati kami, hilangkanlah kelesuan-kelesuannya. Engkau kuatkanlah hati-hati kami, hilangkanlah kelemahan-kelemahannya. Engkau bersihkanlah hati-hati kami, hilangkanlah kekotoran-kekotorannya. Engkau cantikkanlah hati-hati kami, hilangkanlah keburukan-keburukannya. Engkau limpahkanlah nur kepada hati-hati kami ini, hilangkanlah zulmat gelap gelitanya. Dan Engkau teguhkanlah ikatan antara hati-hati kami ini, supaya dapat kami bersaudara pada jalan-Mu, Ya Allah. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang mencintai-Mu, yang merinduimu, yang redha sepenuhnya kepadamu. Penuhkanlah hayat kami dengan keimanan, ketaatan, kesihatan, kecukupan, kezuhudan, kecintaan, kerinduan dan keredaan kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur. Nampaknya Allah masih memanjangkan usia kita sampailah ke malam ini. Diberinya pula kita kesihatan dan kemampuan, dan dipilihnya kita untuk berada di bawah redup naungan sayap para malaikatnya, yakni dalam salah satu daripada taman-taman syurganya di muka bumi ini, iaitu majlis pengajian bersiri kitab induk Ihya Ulumuddin, karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, bagi kali yang ke-205. Dikatakan sekiranya mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kitab suci Al-Quran, maka karamah teragung Waliullah Imam Al-Ghazali tidak lain ialah kitab soal hatinya, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Nabi-nabi dia ada mukjizat dia, dan mukjizat teragung bagi Rasulullah kitab suci Al-Quran lah. Bagi Imam Al-Ghazali, wali-wali ini ada karamah. Dikatakan karamah yang teragung dia ialah kitab Ihya lah. InsyaAllah malam ini kita mensyarahkan kitab Fakir dan Zuhud. Nama kitab itu kitab Fakir dan Zuhud bagi kali yang kedua. Kitab Zuhud ini adalah kitab yang ke-34 daripada 40 kitab yang ada dalam kitab Ihya. Tajuk dia malam ini Zuhud, tolak dunia. Tahukah kita dunia yang mana yang dimaksudkan? Kata zuhud ni tolak dunia, betulkah? Kalau betul, dunia yang mana yang dimaksudkan? Hadirin yang dimuliakan, mula-mula kita imbas perkongsian dalam kuliah sebelum ini. Segala yang berkait dengan zuhud, cerita tentang zuhud, termasuklah kitab zuhud ni, sangat tidak disukai oleh orang-orang yang mencintai keduniaan. Orang cinta keduniaan, cerita zuhud dia tak suka. Kalau boleh dia nak elak. Dibenci, ditakuti, dielakkan oleh para pecinta keduniaan, kerana zuhud ini satu keadaan bagi mereka tidak menselesakan mereka. Mereka dah cinta akan dunia, termasuk kita lah. Bila cinta akan dunia, tiba-tiba kita nak belajar dan amal tentang zuhud, maka dia seolah-olah satu kekangan, satu tembok penghalang, sesuatu yang membataskan kita daripada apa yang kita cinta selama hari ini. Jadi rasa macam tak selesa lah. Tapi insya-Allah lama-kelamaan bila kita dah belajar, kita faham kelebihan-kelebihan zuhud, kita semakin selesa, semakin selesa, semakin selesa. Dan kita nak jadi orang yang zuhud. Bahkan ada orang yang dia tak berani pun nak berdoa kepada Allah
agar Allah jadikan dia seorang yang zahid. Zahid ni orang yang zuhud lah. Nak minta kepada Allah supaya jadi seorang yang zuhud, dia tak mau. Sebab bagi dia gambaran zuhud ni adalah hidup miskin, susah, disisihkan masyarakat, melukut di tepi gantang, orang tak pandang dan sebagainya. Jadi zuhud ni hidup dalam kegelapan lah. Jadi bila kata nak berdoa minta Allah jadikan dia seorang yang zuhud, dia rasa berat. Dia tak maulah zuhud ni, minta doa yang lain lah. Sebenarnya mereka tak tahu dan tak faham tentang zuhud. Sebab itulah mereka ni takut. Biasanya apabila kita dah belajar, pandangan kita akan berubah. Kita dah faham tentang zuhud, kita boleh amal dan memang kita nakkan zuhud. Hujung-hujungnya kita akan cinta akan zuhud. Samalah juga bila orang kata cerita tentang tasawuf, sufi, tarikat. Sebelum kita belajar dulu mungkin kita ada satu pandangan mengatakan yang ini ni elok lah. Bila sebut tasawuf, sufi, tarikat ini bahaya, elok lah. Tapi bila dah belajar dengan kumpulan yang betul lah, bukan dengan kumpulan yang sesat. Bila dah belajar, dah lalui pelajaran tasawuf, sufi, tarikat ni, lama kelamaan kalau kita tanya, adakah benda yang tak betul? Tak ada. Sebab dulu dia mendengar kata-kata orang, sekadar mendengar kata-kata orang dan bersangka-sangka. Padahal tasawuf, sufi dan tarikat inilah yang nak menyelamatkan, jalan keselamatan. Dia sangka ini bahaya. Padahal tasawuf sufi ni nak menyelamatkan daripada bahaya. Bukan sekadar bahaya di dunia, tapi bahaya-bahaya di akhirat. Nak selamat daripada bahaya kedua-dua tempat ini. Jadi memanglah ada salah faham tentang zuhud. Sama ada salah faham orang yang memang tidak tahu, dan satu lagi salah faham yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang memang anti dengan dunia tasawuf, dunia kesufian. Jadi mereka menggambarkan zuhud ni teruklah. Sampai datang gambaran kepada orang awam bahawa zuhud ni mestilah miskin. Bila belajar zuhud, amal zuhud, dia kena miskin, barulah zuhud. Tak ada orang kaya yang zuhud. Ini pandangan yang salah. Yang kedua, orang kaya tidak ada yang zuhud. Orang miskin ada. Orang biasa-biasa ada. Bila kata kaya ni mana boleh zuhud? Zuhud ni miskin. Gambaran macam tu. Ini gambaran yang salah. Datang juga gambaran bagi orang yang belum belajar, zuhud ni kenalah berpenampilan yang tidak menarik, kena selekeh, kena kusut masai, rambut tak sikat, berpenampilan buruk, pakai pakaian yang buruk-buruk, yang tu zuhud. Kalau pakai pakaian yang biasa-biasa, pakaian kerja, pakaian yang lawa-lawa ni tak zuhud lah. Ini pun pandangan yang salah juga. Datang juga gambaran bila kata zuhud ni dari segi makanan memang jimat sungguh lah. Kalau kita di sini makan nasi dengan lauk satu mata saja, kalau makan 2-3 mata tu bagi mereka tak zuhud lah. Jadi tak usah belajar lah pelajaran zuhud ni. Pelajaran zuhud ni teruk, esok makan nasi satu mata je, satu lauk je, kan? Begitu juga orang muda yang baru belajar ilmu tasawuf, dia tahu cerita tentang zuhud, baca kisah wali-wali Allah tentang zuhud, dia nak amal. Tapi dia nak amal tu macam drastik sikit. Dia baru kahwin, dia zuhud dah. Isteri dia orang biasa aja, tak tahu pun pasal zuhud, pasal tasawuf ni. Kalau tahu pun sikit-sikit lah. Bila dah kahwin, dia pesan, adinda kalau masak satu mata saja. Kalau 2 mata lauk, ini sudah tidak zuhud. Ini tanggungjawab ke kanda lah nak mendidik adinda. 1 mata lauk saja. Padahal isteri dia selama hari ni dari kecil sampai besar biasa makan beberapa mata lauk. Kurang-kurang pun 3. Ada kuah 1, ada ulam 1, ada sambal 1. Dia biasa makan macam itu. Tiba-tiba kahwin dengan Tok Syekh ni, dia tengah naik Syekh, baru belajar tasawuf. Dia nak zuhud.
Kata adinda kahwin dengan kanda, masak satu lauk saja, satu mata saja. Jenuh kawan tu. Dia baru nak mengenal alam rumah tangga. Yang kita ni dah naik syekh kan, nak cepat sangat zuhud ni, kita buat undang-undang macam tu. Jadi dia pun ikutlah. Dah kanda kata satu mata saja lauk, satu mata saja. Tapi dalam hati dia pun pening juga. Kan? Macam mana nak makan ni? Kalau nasi dengan sambai saja. Macam mana nak makan? Jadi pening. Jadi kita nak mentarbiah pasangan, nak mentarbiah ibu bapa, nak mentarbiah orang-orang di bawah kita. Dia biar pelan-pelan, mengikut kemampuan mereka, jangan cepat sangat. Ini baru kahwin terus satu mata lauk. Kita pula minat kari, minat sambal tumis, kita tak minat masak lemak. Jadi dah satu mata aja masak, kena pilih ya. Kebetulan isteri kita pula tak minat kari, dia minat masak lemak. Dia nak buat masak lemak tak boleh sebab kita tak makan. Jadi dia pun masaklah kari setiap hari. Sebab satu mata saja, tersiksa hidup dia. Sebab suami tadi nak zuhud cepat sangat. Padahal baru belajar kan. Lagi pandangan yang salah tentang zuhud ni, orang yang bekerja mencari nafkah, maksud dia orang itu tidak zuhud. Orang itu tidak kuat tawakal. Kalau betul-betul zuhud yang sempurna, dia tak kerja dah. Tok guru kami tak kerja dah. Dia baru betul tawakal. Rezeki dia serah kepada Allah dan Rasulnya. Macam kita ni lemah, kita masih bekerja mengharap pada makhluk. Hujah dia kan, cantiklah hujah dia tu. Bagi mereka kalau betul zuhud, tak boleh kerja. Walaupun sihat, walaupun muda, walaupun kelulusan tinggi, kena tawakal, kena zuhud, tak payah kerja. Sesiapa yang zuhud dan tawakal, dia tidak bekerja. Semua serah kepada Allah dan Rasul. Ini pun pandangan yang salah juga. Zuhud bukanlah tak bekerja. Bukan tak bekerja mencari nafkah. Kita tengok antara orang yang zuhudlah dalam sejarah, contohnya Uwais Al-Qarni, dia pun bekerja, menggembala, dan dia ambil upah. Huzaifah Al-Yamani, mana-mana aliran sufi selalu suka kait dengan Huzaifah Ibnu Yaman. Huzaifah pun kerja. Dia bekerja dengan kerajaan, pegang jawatan tinggi. Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz, sangat zuhud, dia pun kerja. Salahuddin Al-Ayubi, pembebas Palestin, Baitul Maqdis, dia sangat zuhud, tapi dia kerja. Imam Asy-Syafi'i sangat zuhud, dia bekerja. Jadi salah pandangan yang mengatakan kalau zuhud ni dia tidak boleh bekerja. Itu pandangan yang salah. Yang kelima, zuhud tidak boleh ada wang dan harta di tangan. Semua mesti dikeluarkan pada jalan Allah. Dapat je duit, keluar terus. Kena yakin dengan Allah. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Tak ada apa-apa melainkan Allah dan Rasulnya. Wah, hebat lah. Dapat duit gaji, cucuk keluar terus. Keluar fi sabilillah terus. Ini pun tak kena. Zuhud kena kurang membersihkan diri. Tak boleh mandi banyak-banyak. Sehari sekali mandi cukup. Sebab nak jimat air. Zuhud, ini pun pandangan yang tak kena juga. Jadi sebenarnya banyak pandangan yang tak kena tentang zuhud yang tersebar dalam masyarakat. Sebagaimana pandangan yang tak benar yang tersebar dalam masyarakat tentang tasawuf, tarekat, tentang sufi. Seterusnya, dalam kuliah yang lepas kita sentuh tentang maksud dunia. Dunia ni ada beberapa maksud. Antaranya dunia yang membawa maksud kehidupan. Bila kata dunia ni apa? Dunia ni kehidupan. Mati tu tak ada dunia dah, sebab sudah meninggalkan dunia, sudah meninggal dunia. Dunia ni kehidupan. Satu lagi, dunia ni membawa maksud nikmat-nikmat yang ada di dalam kehidupan ini. Yang tu pun disebut dunia juga. Contohnya alam sekeliling ni, dengan cantiknya, dengan banyak manfaatnya. Semua itu
Dunia lah tu. Langit dan bumi, dunia lah. Makanan, minuman dan lain-lain yang ada dalam alam ini, dunia lah. Jadi dunia ni beberapa maksud. Kemudian kita ada sentuh tentang jenis-jenis dunia dan keduniaan. Apabila dikatakan kita ni kena tolak keduniaan, keduniaan yang mana? Dunia yang mana? Adakah semua? Keduniaan ni pun ada beberapa jenis. Yang pertama, keduniaan yang berupa keperluan. Yang ini kita mesti ada untuk terus hidup. Contohnya, makanan asasi, tempat tinggal, pakaian. Yang ni kita mesti ada. Jadi orang yang mencari benda-benda ini, tak boleh kita kata dia ini dah tak zuhud dah, dia cari keduniaan. Ini keduniaan yang berupa keperluan. Keduniaan yang berupa keperluan ni mesti memang disuruh cari pun. Contohnya kalau kita di sini makanan asasi nasi, makan nasi. Kita cari beras, kita masak nasi, kita buat lauk. Orang yang mencari benda-benda ini tak boleh kita kata dia tak zuhud. Kerana yang ini keduniaan yang berupa keperluan. Termasuklah air untuk kita minum, membersih, berpakaian, bertempat tinggal dan sebagainya. Keduniaan jenis ini mesti kita usahakan. Ahli-ahli sufi dia tak tolak keduniaan jenis ni. Kadang-kadang orang sengaja menyalahfahamkan, dia kata ahli sufi ni dia tolak keduniaan. Maksud dia tak makan lah, tiap-tiap hari puasa, buka puasa pun makan bertih je, 7 biji, lepas tu puasa lagi esok. Yang tu bukannya keduniaan yang keperluan, yang ni bukan yang ditolak. Jenis yang kedua, ada keduniaan yang dibolehkan, keduniaan yang diharuskan, iaitu keduniaan yang berupa sedikit tambahan, tambahan kepada keperluan. Contohnya kita ada rumah, dah ada rumah cukup lah. Hiasan-hiasan tak perlu dah, sebab tak ada hiasan tu tak mati pun kan? Tapi saja-saja kita gantung gambar pemandangan, kita beli 1-2 gambar gantung kat dinding, yang tu boleh, yang tu tambahan. Melainkan dia beli berpuluh-puluh gambar, dia gantung habis dinding, yang tu lah baru keduniaan yang ditolak. Jadi keduniaan yang tambahan ni boleh. Yang pertama tadi keduniaan yang keperluan, yang tu memang mesti cari. Yang kedua ni keduniaan yang dibolehkan. Yang ni kalau cari tak apa. Contohnya kita kalau pakai baju yang tidak bercorak pun dah okey dah, tak perlu kepada corak. Tapi saja-saja kita beli baju yang ada corak sikit, kat poket ke kat lengan ke ada corak sikit, boleh, tambahan. Tak boleh kita kata orang yang mencari benda itu sebagai tidak zuhud. Dan ahli-ahli tasawuf pun tidak menolak keduniaan jenis ini. Yang jenis ketiga, yang ni yang ditolak, iaitu keduniaan yang diliputi oleh kehendak hawa nafsu. Dia ada kehendak tu. Yang keperluan boleh, yang tambahan boleh, yang kehendak ni. Keduniaan yang diliputi oleh kehendak hawa nafsu. Contohnya dia makan nasi 2 pinggan dah cukup dah, kenyang dah, menguatkan tulang belakang dia dah. Tapi saja-saja dia layan nafsu dia, dia makan sampai 5 pinggan. Yang ini baru keduniaan yang ditolak, sebab dia diliputi oleh hawa nafsu. Menghias rumah, menghias diri dengan pelbagai macam perhiasan banyak dan berharga. Yang ni dah ikut kehendak dah. Bila ikut kehendak, layan kehendak, maksudnya dia diliputi oleh hawa nafsu. Keduniaan jenis ini yang ditolak. Jadi sekarang kita faham dah. Bila kata zuhud ni menolak dunia, membuang dunia, ahli sufi tolak dunia, buang dunia. Dunia jenis yang ketiga. Jenis yang pertama kita tak tolak, kita memang cari, wajib cari pun. Jenis yang kedua kita tak tolak, boleh ditambah, boleh ditambah. Jenis ketiga ni yang ditolak, yang diliputi oleh kehendak hawa nafsu. Jadi kita melayan keperluan jenis yang pertama, yang tu mesti. Kita melayan tambahan jenis yang kedua boleh. Kita melayan kehendak hawa nafsu jenis yang ketiga, yang tu tak boleh. Jadi yang kita nak zuhud ni tadi tolak jenis yang ketiga. Tu pemahaman yang sejahtera. Kesimpulannya, apabila disebut dunia ataupun keduniaan dalam pelajaran tasawuf ini, biasanya kita akan kaitkan dengan jenis yang ketiga, iaitu keduniaan yang diliputi oleh kehendak hawa nafsu.
Seterusnya hadirin, kita ada sentuh tentang penampilan dunia. Imam Ghazali dia kata dunia ni memang teruk lah. Dunia ni ibarat seorang wanita tua, rupa dia buruk, dia memang perangai jahat, busuk, kotor. Tetapi dia bijak. Dia tampil kepada kita dengan solekan yang hebat. Make up dia memang power, daripada tak cantik jadi sangat cantik. Dengan kata-kata janji-janji manis, dengan perbuatan-perbuatan yang cantik, elok, molek semua, dia kenakan pula wangi-wangian yang menutup segala rupa asal dia, busuk asal dia. Jadi rata-rata orang mereka nampak dunia ni sangat cantik. Sebab dunia mempamerkan pelbagai perhiasan dan menjanjikan pelbagai kesenangan. Tetapi akhirnya, hujung-hujungnya, dia mencerai mati para pencintanya. Tak ada siapa pun yang dapat kekal dengan dia. Semua mati, semua dia ceraikan talak 3. Dia bungkus di dalam tanahnya. Dia bungkus kita dalam kain kapan, disembunyikan dalam tanahnya. Ramai dah orang berkahwin dengan dia, semua dicerai. Jadi kita dah faham benda ini, kita jangan berkahwin dengan dia. Tidak ada orang yang kekal hidup bersama-sama dengannya. Kalau kita cinta dunia, kita mencintai sesuatu yang tak kekal, sesuatu yang akan terputus. Tetapi kalau kita cinta Allah, kita mencintai sesuatu yang kekal. Bukan sesuatu lah, nak kata sesuatu macam tak sedap lah. Kita mencintai yang kekal, yang tidak akan terputus. Siapa cinta dunia, akan tak kekal, akan terputus. Siapa cinta Allah, insya Allah kekal dan tak putus. Pilih nak yang mana. Jalan para sufi. Pelajar-pelajar sufi, tasawuf dan tarikat diasuh agar dapat melihat di sebalik solekan dunia. Kalau kita tak belajar tasawuf, kita nampak dunia ni macam okey. Tapi bila belajar, baru kita boleh melihat di sebalik solekan. Dia solek lah macam mana cantik pun, kita boleh memandang di sebalik solekan. Oh, rupa dia yang sebenarnya macam ini. Yang ni semua ni solekan saja. Dapat melihat di sebalik lakonan dunia. Dapat melihat di sebalik wangian dunia. Sehinggalah mereka sentiasa dalam keadaan berwaspada, berhati-hati, berjaga-jaga, dan sentiasa mengelakkan dunia dan jerat-jeratnya. Bagi orang yang dah terkena jerat cinta dunia, mereka tetap akan memandang dunia ini sangat bagus. Walau sebanyak mana kita bongkar, kita cerita tentang rahsia-rahsia kejahatan dunia ni kepada mereka, mereka tak percaya. Dunia nak juga, Tuhan suruh cari dunia kan. Mana boleh nak buang dunia. Dia dah cinta dunia, dia tak boleh nak terima. Dan menganggap para pengingat, orang yang tukang ingat kat dia tu pula sebagai orang-orang yang rugi. Kamu nak berpegang dengan fahaman macam tu, rugilah. Orang semua kecap nikmat dunia, kamu ambil yang perlu-perlu saja. Kamu ni orang menolak kemajuan, ketinggalan zaman, tak boleh majulah umat Islam kan? Bertentangan dengan kehendak agama, macam-macam dia jawab. Orang yang sudah jatuh cinta, dia tidak akan peduli lagi apa cerita tentang orang yang dicintainya. Kita kenal dah ni, oh ini jahat ni perempuan ni dulu ni, tahu dah. Kecil besar duduk dengan sebelah rumah aja, tahu dah ni. Kawan kita jatuh cinta pula kat dia, kita pun serba salah, nak cerita ke tak cerita. Kita ceritalah sikit-sikit bagi pembayang, tapi kawan kita disebabkan dah cinta, dia tak kira. Jahat macam mana pun dah cinta, dia tetap suka juga. Samalah dunia ni. Kita kata dunia ni jahat, dia menjerat kita, dia bertopeng, bersolek. Bagi mereka, okey je dunia ni, kita ambil lah. Apakah maksud fakir? Fakir ini orang yang tak berupaya mengadakan keperluannya. Dia tak boleh nak mendapatkan keperluannya. Yang itu fakir. Orang yang mampu berusaha mengadakan keperluan dia, tetapi tak cukup, yang ni dinamakan miskin. Biasanya ulama-ulama buat perbezaan macam ni lah. Fakir, miskin. Fakir ni yang penting-penting pun dia tak boleh nak dapat. Memang tak ada langsung. Orang miskin pula yang penting-penting dia boleh dapat tapi tak cukup. Jadi fakir ni dia lebih bawah lagi daripada miskin. Orang yang mampu mengadakan keperluannya dan cukup,
Yang tu tidak fakir dan tidak miskin. Orang yang mampu, dia sihat tubuh badan, masih muda, tapi dia pergi isi borang sebagai fakir, salah. Yang tu tak boleh. Sebab dia mampu, masih muda, masih kuat. Melainkan dia tak mampu. Saya dengar satu kuliah Ustaz James bila semalam ke, dia cerita di Johor, dia jumpa satu orang ibu, anak 7, anak dia letak bawah jambatan dalam keadaan dia buta dan lumpuh pula. Yang tu memang fakir sungguh, memang tak mampu pun nak mencari. Siapakah sebenarnya fakir? Tadi kita cerita fakir dari sudut harta benda dunia. Ini yang sebenar-benar fakir. Yang sebenar-benar fakir ialah semua selain Allah, iaitu seluruh makhluk, termasuklah kita. Kita ni fakir belaka. Termasuklah para malaikat, termasuklah para nabi, termasuklah Nabi Muhammad SAW, fakir belaka. Mengapa? Kerana semua makhluk dia tak mampu nak mengadakan keperluan dia sendiri. Keperluan, bukan kata kehendak, keperluan kita tak mampu kita cari sendiri, kita buat sendiri, kita dapatkan sendiri, tak mampu. Sebab itu kita ni fakir. Apakah antara keperluan makhluk? Keperluan tapi kita tak mampu nak buat. Yang pertama ialah untuk wujud. Kita ni untuk ada. Bolehkah kita buat diri kita sendiri ni ada? Mana boleh. Kena ada yang mengadakan, iaitu Allah. Jadi nak bagi ada pun kita tak mampu, sedangkan itu keperluan. Maksudnya kita ni fakir. Bukan kehendak, keperluan. Ruang. Kita ni nak ada, mesti ada ruang, baru kita boleh bertempat pada ruang. Kalau tidak, kita ni nak wujud di mana? Kita tak boleh wujud di satu tempat yang tidak beruang. Jadi kita semua ni beruang belaka lah, kan? Mampukah kita buat ruang sendiri? Tak mampu. Jadi ruang ini keperluan. Oleh itu kita ni fakir, miskin. Sangat miskin lah. Fakir ni sangat miskin. Alam. Alam ni kita perlu untuk kita ada. Kita tak mampu buat. Jadi kita ni fakir. Tempat dan sebagainya, benda-benda yang perlu kita tak mampu buat. Maksudnya kita ni fakir. Bukan kata miskin lagi dah, memang fakir. Manusia lagi banyak keperluan dia. Kita perlu kepada bentuk. Kalau tidak, badan kita tidak berbentuk, macam mana? Tak boleh wujud lah. Kita perlu kepada tepi, yakni sempadan. Kita perlukan rupa. Kita perlukan udara, langit, bumi, air, makanan, cahaya, suhu, tubuh badan, organ-organ dalaman, macam-macam kita perlu. Kita tak mampu buat sendiri. Maksudnya kita ni fakir. Semua ini tidak mampu diadakan sendiri, melainkan dengan pemberian anugerah Tuhan. Makhluk bergantung kepada Allah. Inilah fakir hakiki. Ini bukan fakir dari segi harta benda. Ini fakir yang sebenar fakir. Kita lah. Itu pun kita masih terperasan kita orang yang kaya. Siapakah yang sebenar-benar kaya? Yang sebenar-benar kaya hanya Allah saja. Dialah satu-satunya yang kaya. Selain dia tak ada yang kaya dah. Sebab itulah dia dikenali sebagai yang maha kaya. Perkataan maha tu kita bagi tahu dah hari tu, dia bukan maksud paling kaya. Maksudnya satu-satunya yang kaya. Bila kata Allah maha melihat, dialah satu-satunya yang melihat dari segi hakikatnya. Allah maha pemurah, dialah satu-satunya yang pemurah. Selain dia tak ada pemurah dah. Selain dia tidak ada yang kaya. Selain segala kekayaan yang ada adalah kekayaan dia. Dalam konteks pembicaraan kita ini, hanya Allah yang kaya kerana dia tidak berhajat kepada apa-apa keperluan. Kita tadi ada benda yang kita perlu dan kita tak mampu buat. Allah, dia tak ada apa-apa keperluan pun. Dia tak perlu kepada alam, tak perlu kepada makhluk, tak perlu kepada tempat, ruang, udara, warna, semua dia tak perlu dah. Sebab zat dia sempurna. Dia tak bergantung kepada siapa-siapa atau apa-apa. Yang inilah kaya hakiki. Jadi Allah maha kaya, maksudnya dialah satu-satunya yang kaya. Selain daripada dia, tak ada kaya langsung dari segi hakikatnya. Sebab itu dikatakan dalam surah Muhammad ayat 38, Allah serba cukup. Maksud dia maha kaya.
sedangkan kamu semuanya fakir. Dah cerita dah situ. Semua yang ada ni Allah punya. Bahkan diri kita sendiri pun bukan kita punya, Allah punya juga. Diri kita sendiri tidak kita miliki. Alangkah miskinnya kita. Kok kata langit bukan kita punya, tak apalah. Kan? Kereta bukan kita punya, bumi bukan kita punya, udara bukan kita punya. Ni diri kita sendiri bukan kita punya. Alangkah miskinnya kita. Tak ada apa-apa langsung. Ibu bapa kita bukan kita punya, Allah punya, dia hantar untuk kita. Pasangan kita, adik-beradik kita bukan kita punya, Allah punya, dia hantar untuk kita. Anak cucu cicit kita bukan kita punya, Allah punya, dia hantar untuk kita. Bahkan diri kita sendiri pun bukan kita punya. Alangkah miskinnya kita. Diri kita sendiri Allah hantar datang ke sini, nanti dia ambil balik. Semua Allah punya. Tak ada sesuatu yang menumpang, sesuatu yang dipunyai oleh orang lain yang menumpang pada ciptaan Allah. Ada teka-teki untuk budak-budak. Tuan-tuan pun mungkin biasa dengar, pada sebatang pokok pinang, apakah yang bukan pinang? Budak pun jawab, batang pinang, akar pinang, buah pinang, daun pinang, semua pinang. Jadi apa yang bukan pinang? Mayang pinang. Tak tahulah. Jawapan dia sarang burung. Apa kaitan sarang burung? Sarang burung tu bukannya berkait dengan pinang tu kan? Tapi nak perkenal budak-budak boleh lah. Apakah yang mana ada sarang burung pinang? Sarang burung. Maksud dia sarang burung ni benda lain yang menumpang pada pinang tu tadi. Jadi dalam ciptaan Allah ni dia tak ada yang menumpang. Semua dia punya. Mana ada ciptaan kuasa lain main menumpang pula, tak ada. Jadi semua dia punya. Alam ini semua Allah punya, tak ada milik kuasa lain yang datang menumpang. Jadi kita ni memang fakir sungguhlah. Miskin, semiskin-miskinnya apa pun tak ada. Organ-organ dalaman kita pun bukan kita punya, roh kita pun bukan kita punya, Allah punya. Tak ada kaya langsung. Namun dalam ilmu tentang zuhud ini, yang hendak dibicarakan bukanlah kaya hakiki atau fakir hakiki. Kaya dan fakir yang akan banyak disentuh adalah yang bersangkutan dengan kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia ini. Maksudnya yang kita nak sentuh banyak nanti, fakir dari segi harta benda lah, dari segi wang ringgit. Yang fakir hakiki tadi itu memang semua orang fakir lah, yang tu tak sentuh lah. Kemudian Imam Ghazali sentuh tentang 5 golongan manusia. Yang pertama, orang yang zahid. Orang zahid ni orang yang zuhud lah. Kalau zuhdi itu kezuhudanku. Zahidi, zuhdi. Orang yang zuhud ni apabila dia mendapat sesuatu yang bukan keperluan, dia tak perlu pun benda tu dan bukan tambahan pun untuk dia, dia akan berasa tak selesa. Kita bagi contoh minggu lepas kan, dia kenderaan semua dah ada dah, hidup dah selesa dah. Tiba-tiba ada kawan pula mai hadiah satu motor besar harga 75,000. Nak untuk apa dia? Dia tak perlu pun, bahkan dia jadi bimbang, untuk apa ni benda ni kat aku ni, dah berlebih dah ni. Aku tak perlu, tak pakai pun ni. Sampai dia rasa tak selesa lah. Sebab benda itu bukan keperluan dan bukan tambahan. Dia barang kehendak, dia tak perlu. Jadi bila dapat kat dia, dia rasa macam tak selesa. Yang ni orang zuhud. Jenis yang kedua, bawah sikit, orang yang rela. Orang yang rela ni apabila dia dapat sesuatu yang bukan keperluan dan bukan tambahan, dia terima. Dia taklah sampai dia rasa tak selesa, dia terima. Tapi dia tak guna pun. Dia dapat orang bagi, dia terima. Dia tak ada lah nak kata seronok ke apa dak. Maksud dia bawah sikit. Yang ni orang yang rela. Nombor satu tadi orang yang betul-betul zuhud. Yang kedua ni orang yang rela. Jenis yang ketiga, ini jenis orang yang cukup apa yang ada. Apabila dia mendapat sesuatu yang bukan keperluan dan bukan tambahan, dia berasa seronok. Tiba-tiba kawan hadiah motor besar, dia tak perlu pun, dia terima dan dia rasa seronok. Jenis yang kedua tadi, dia tak rasa apa-apa. Dia dapat tu, dia jaga macam tu lah, tak rasa seronok pun. Jenis ketiga ni, dia terima, dia rasa teruja, dia seronok.
Sebab orang hadiah. Tapi kalau nak kata dia nak cari, dia tak cari. Dia tak perlu, jadi dia tak cari. Maksudnya dia tak berharap-harap lah. Dalam diri dia tak ada pun kebesaran hadiah tu tadi. Tiba-tiba orang bagi. Bila orang bagi, dia seronok. Sebab memang dia suka. Yang ni orang yang cukup. Khonik, orang yang cukup. Apa yang ada pada dia. Jenis yang keempat, yang ni orang yang rakus. Kita nak elakkan yang ni lah. Jenis yang ni, kebesaran sesuatu itu memang ada dalam hati dia. Walaupun dia memang tak mampu. Dia memang tak mampu nak beli satu yang sangat mahal. Tapi dalam hati dia duk teringin. Oh, kalau boleh dapat lah, seronok lah. Punya duk teringat. Selalu teringat, selalu terbayang. Memang nak. Tapi dah tak mampu. Kan? Tak mampu. Tapi dalam hati ada. Di tangan tak ada, tapi di hati ada. Yang ni tidak zuhud. Imam Ghazali sebut sebagai orang yang rakus. Kan dia ada 4 jenis. Ada di tangan, ada di hati. Yang ni orang kaya dan dia memang nak. Memang nak barang-barang kehendak ni. Jenis yang kedua, ada di tangan, tak ada di hati. Dia memang orang kaya, tapi tak termasuk dalam hati dia pun. Dia tak layan benda-benda kehendak ni. Tapi dia orang kaya. Yang ni bagus, yang ni zuhud. Walaupun dia kaya, tapi dia zuhud. Ada di tangan, tapi tak ada di hati. Jenis yang ketiga, tak ada di tangan, tak ada di hati. Dia orang yang tak mampu dan dia pun memang tak masuk kebesaran benda tu dalam diri dia. Kan? Yang ni zuhud. Jenis keempat ni lagi teruk. Tak ada di tangan tapi ada di hati. Dia memang tak mampu, tahu dah dengan gaji aku memang tak dapat ni, kerja 20 tahun pun tak dapat. Tapi punya teringin lah. Naklah benda tu, nak sangat, benda mahal. Ada dalam hati dia. Di tangan memang tak ada, tapi di hati ada. Yang ni tak zuhud. Ada di tangan, ada di hati, tak zuhud. Ada di tangan, tak ada di hati, zuhud. Tak ada di tangan, tak ada di hati, zuhud. Tak ada di tangan, ada di hati, tidak zuhud. Itu beza dia. Ada orang yang dia berpotensi. Daripada zaman kanak-kanak lagi, zaman remaja lagi, nampak macam berpotensi dah. Kita ambil contoh, nak hantar rombongan pengantin. Kakak dia kahwin, nak hantar rombongan pengantin. Jadi adalah 4-5 biji kereta. Kereta Pak Long, kereta Pak Dak, kereta Pak Ngah, kereta Pak Su, ada lah. Yang sepupu, sepapat tadi semua berebut lah. Ni kita nak naik kereta siapa ni? Kereta Pak Long. Sebab apa nak kereta Pak Long? Oh, tu Alphard besar. Oh, naik mesti bias mana ni? Kan? Nak kereta Pak Long. Sumbat penuh. Kereta lain pun penuh. Kereta siapa kosong lagi? Kereta Pak Su. Alamak, kereta Pak Su. Kancil. Ni kenduri kahwin. Kan? Kenduri kahwin macam mana ni? Kan? Tapi kalau budak tu dia berpotensi, dia jenis tak kisah. Naik kereta besar pun dia tak rasa hebat, naik kereta kecil pun dia tak rasa kurang. Ni ada potensi budak ni. Kita boleh nampak potensi dia tu kan. Ni kira nak hebat-hebatnya. Ni dressing rockers. Dressing rockers, kenduri kahwin, naik Alphard. Kan? Tiba-tiba penuh. Alamak. Kereta siapa kosong lagi? Kereta Pak Su. Aduh. Kancil. Aduh. Pakai ranggi, jiwa rockers, naik kancil. Aduh. Kan? Dia tak ada zuhud. Kecil-kecil lagi dah nampak dia punya tak potensi. Yang tadi potensi, dia tak kisah. Naik kereta besar pun dia tak rasa hebat. Naik kereta kecil pun dia tak rasa kurang. Budak ni dia ada potensi lah. Boleh dia asuh kalau jenis yang macam ini. Seterusnya Imam Ghazali, dia sentuh siapakah orang-orang yang berasa kaya. Mereka ni tak kaya, tapi jiwa mereka kaya. Contoh yang kita ambil minggu lepas, Imam Ghazali bagi Sayyidatina Aisyah. Orang bagi kat dia harta apa pun, dia tak perlu. Terus dia keluarkan, dia hadiah, dia sedekah pada orang lain.
Sebab ini orang yang berasa kaya. Padahal dia tak kaya. Tak ada pun di tangan dia, tapi dia berasa kaya. Dia tak kisah kalau kekayaan tu berada pada tangan orang lain. Tak kisah. Sebab dia rasa hidup dia dah okey dah. Dia berasa kaya. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya hamba itu dekat kepada Allah Ta'ala ialah dekat dengan sifat-sifatnya dan bukan dekat dengan tempat. Allah Maha Kaya. Kita ni nak jadi maha kaya tak boleh. Tak akan tercapai, mustahil. Tapi kita boleh mencapai peringkat yang berasa kaya. Macam Rasulullah, dia berasa kaya. Kalau dia nak himpun kekayaan itu boleh. Tapi bila dapat, dia keluarkan. Ni dia berasa kaya. Sepadan dengan kedudukan dia. Jangan kita pula berasa kaya, duit gaji semua terus keluarkan. Ini kita sentuh kuliah yang lepas. Tengok kedudukan dulu. Jadi orang yang berasa kaya ni, dia ni tak banyak kehendak. Jadi hati dia banyak lapang. Dan hati dia banyak bahagia. Yang jiwa tersiksa ni, orang yang dia layan kehendak, banyak kehendak. Dia tak berasa kaya, dia berasa tak cukup. Bila banyak kehendak, hati dia banyak sempit. Dan hati dia ni banyak tak bahagia. Orang yang berasa kaya, dia bahagia. Sayyidatina Aisyah tak kaya pun, tapi dia bahagia. Jiwa bahagia, jiwa yang bebas. Jiwa yang bukan jiwa perbudakan, bukan jiwa abdi. Dia jiwa yang merdeka. Dia bebas. Dia tak perlu nak simpan untuk apa kepada dia. Jadi orang yang berasa kaya ni, dia hati dia banyak bahagia, banyak lapang. Sebab itu dalam ajaran Buddha, dia kaji dengan akal fikiran dia, apa yang menyebabkan manusia ni menderita. Dia kaji, dia dapat jawapan. Manusia ni menderita kerana melayan kehendak. Jadi sami-sami Buddha ni, dia potong yang kehendak tu. Mereka ni dah apa yang barang kehendak potong terus. Sampai tersilap, sampaikan yang perlu pun dah terpotong. Bukan kata yang kehendak, yang tambahan pun mereka potong, yang perlu pun potong. Contohnya bekerja mencari nafkah, yang tu benda perlu. Tapi kalau ikut ajaran Buddha, yang tu pun kira kehendak dah, potong. Sebab tu sami-sami dia tak kerja. Usaha cari makanan, yang tu perlu. Bagi mereka yang tu kehendak, potong. Jadi bila waktu pagi cukup masa, mereka akan berjalan dari rumah ke rumah dan minta makanan. Mereka tak kata minta, mereka kata mereka mengambil mereka punya yang selayaknya dapat. Yang tu barang mereka ada pada orang lain. Jadi mereka tak kerja. Begitu juga kahwin. Perkahwinan ni benda perlu, kalau tidak tak ada lah manusia kan. Tapi kalau bagi golongan Buddha, yang tu pun kehendak. Sebab itu Sami Buddha dia tak kahwin. Mereka ni punya nak lari daripada penderitaan, nak membebaskan manusia dan diri daripada penderitaan. Dia potong semua kehendak sampai terpotong yang perlu sekali. Naya. Kalau dalam Islam, dia potong yang kehendak yang diliputi hawa nafsu, yang tu saja. Yang kehendak keperluan, cari. Kehendak tambahan boleh dicari. Kehendak hawa nafsu, yang tu kena potong. Jadi orang yang dia berasa kaya, maksudnya dia semakin dekat dengan Allah. Kita yang dekat dengan Allah ni bukan dekat dari sudut tempat. Dia tu orang yang dekat dengan Allah. Nabi Isa tu dekat dengan Allah. Bukan maksud dia dekat dengan Allah. Allah ni dia tidak terpengaruh dengan tempat. Makhluk yang terpengaruh dengan tempat. Tapi dekat tu dari segi sifat-sifat. Bila Allah Maha Pemurah, tiba-tiba kita ni seorang yang pemurah, kita dekat. Siapa kedekut, dia jauh. Siapa yang lagi pemurah, lagi dekat dengan Allah. Yang tu maksud dekat. Tu maham dekat tu tadi. Allah Maha Pengasih. Tiba-tiba kita ni jenis orang yang penyayang, jenis pengasih. Kita makin dekat. Jenis orang yang dia tak pengasih terhadap makhluk Allah ni, dia jauh. Jadi daripada Allah kita datang daripada yang Maha Pemurah. Kita nak balik kepada yang Maha Pemurah.
Tapi kita nak jadi yang maha pemurah memang tak boleh, mustahil. Tapi kita boleh bina sifat pemurah tu. Siapa lagi kuat pemurah dia, maksud dia lagi dekat dengan Allah. Yang tu maksud dekat dengan Allah, bukan dekat jarak. Siapa faham dekat jarak, yang tu dia khawatiri tersembah makhluk, sebab dia menganggap Tuhan ni berjarak, ada tempat, ada posisi. Dalam kitab Tauhid dulu kita banyak cerita tentang tempat ni. Malam ini, sebelum kita masuk perkongsian untuk malam ini, saya nak tambah daripada satu lagi kitab Imam Al-Ghazali, iaitu kitab yang bertajuk Nasihah Al-Muluk, nasihat untuk para pemerintah. Dia ada kitabnya. Ni orang kata ahli sufi mesti tolak politiknya, tak join politik dah ni, tak join siasah dah. Imam Ghazali pun join siasah juga. Jadi Imam Ghazali dia buat satu kitab nasihat untuk para pemerintah. Banyak benda dia nasihat, salah satunya tentang kemahasucian Allah. Kita petik apa yang Imam Ghazali kata. Ketahuilah bahawa Allah Zat Maha Pencipta, yang penyebutannya maha luhur, tidak berbentuk, tidak juga punya paduan. Jadi zat Allah ni tidak berbentuk. Yang berbentuk makhluk. Allah dia tidak berbentuk, tidak punya paduan, tidak berjisim. Yang ada paduan, kita ni ada isi padu. Allah, zat Allah dia tak ada isi padu. Yang ada isi padu makhluk. Zat Allah tidak berisi padu. Dia tidak bertempat. Imam Ghazali cakap, dia tidak bertempat. Zat Allah tidak bertempat, juga tidak berada di dalam ruang. Yang bertempat makhluk, yang berada di dalam ruang makhluk. Kalau tiba-tiba kita nampak kot tingkap tu, nanti tiba-tiba keluar cahaya yang cantik bersinar-sinar. Dia mengaku, akulah Allah. Allah ke bukan? Bukanlah. Ada tempat, ada warna, ada arah, ada ruang. Kita potong siap-siap dah. Kan? Kata Imam Ghazali lagi, keagungannya maha luhur, yang tidak berada di sesuatu tempat, dan tidak dia di atas tempat tertentu. Kalau orang beranggapan yang ni arash, di bawah arash ni alam makhluk, Allah duduk kat atas tu, duduk atas kan, tu bukan dia. Walaupun ayat Quran ada kata Allah atas daripada arash, tapi bukan maksud Allah berada di atas tu. Di atas daripada arash tu bukan tempat. Tempat tidak mampu membatasinya. Kata Imam Ghazali lagi dalam ayat yang lain, dia yakni Allah bebas daripada memerlukan tempat pada sebelum diciptakannya arash atau sesudah diciptakannya arash. Sebelum Allah ciptakan arash, macam itulah zat dia, tidak bertempat. Dan selepas dia menciptakan arash, macam tu juga zat dia, tidak bertempat, sebab dia baqa', tak berubah. Kalau tiba-tiba kita kata berubah, yang tu makhluk. Kita sudah tersembah makhluk, yang tu sangat bahaya. Perkongsian untuk malam ini. Ada satu selingan lagi. Ada seorang hamba Allah ni, dia memang minat kitab Ihya. Masa mula-mula kita ajar kitab Ihya dulu, dia dah mesej dah, punya minat lah, nak belajar lah semua, tapi duduk jauh. Maksudnya dari tahun 2011 lagi minat dah, duduk jauh. Jadi kita kata kuliah kita ni dirakamkan, dengar lah. Dapat juga sikit sebanyak. Dia tak mau. Sebab apa tak mau? Dia kata ada ustaz-ustaz tertentu kata nak menuntut ilmu ni mesti berhadap dengan guru. Kena belagar lutut lah dalam segi istilahnya. Jadi kuliah-kuliah melalui internet ni tak boleh dengar. Tak apa, dia kata dia tunggu nanti bila ada guru dia belajar. Sampai sekarang 7 tahun dah, apa pun tak belajar pasal kitab Ihya. Sebab dia nak tunggu guru berhadapan tadi. Alangkah ruginya kan? Sementara nak tunggu jumpa guru berhadapan tu, dengarlah dulu kuliah kita, kurang-kurang dapat juga sikit kan. Daripada 204 kali kuliah, kalau dia dengar takkan tak dapat sedikit sebanyak kan. Takkan ada ajaran sesat pula di situ. Tapi dia berpegang kata kalau menuntut ilmu ni mesti berdepan dengan guru. Kalau tak berdepan tu tak boleh. Jadi dah 7 tahun berlalu, dia masih belum belajar apa-apa tentang kitab Ihya.
Sama juga dulu. 21 tahun yang lepas, masa saya mula-mula tumpu kitab Ihya ni, ada dah kawan-kawan yang minat. Masalah dia pula, dia mencari guru mursyid. Nak belajar dengan orang-orang biasa ni tak mau. Dia tahu ini ilmu tinggi, ilmu tasawuf, dia kena cari guru mursyid. Kita memang minat kitab Ihya, tahu hebat, tapi nak berguru dengan guru mursyid. Sampai sekarang dah 21 tahun, apa pun tak belajar lagi. Sebab dia tunggu guru mursyid. Bila nak jumpa guru mursyid tak tahu. Jadi sebelum tunggu guru mursyid tu, alangkah baiknya belajarlah dulu. Dengan siapa-siapa yang kita yakin, belajarlah dulu kan. Sementara nak tunggu guru mursyid. Ni dia nak tunggu guru mursyid 20 tahun lebih dah. Saya yakin dia tak belajar apa lagi pasal kitab Ihya ni. Sebab nak tunggu guru mursyid. Alangkah ruginya. Jadi sepatutnya, sementara nak tunggu lutut bertemu lutut, sementara nak tunggu guru mursyid tu, mana peluang yang ada, belajarlah. Dapat juga sedikit sebanyak. Ni langsung tak dapat. Sampailah perkongsian untuk malam ini. Kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ni, dia ada satu lagi kitab dalam kitab Ihya ni, namanya Kitab Tercelanya Dunia. Kitab itu berkait rapat dengan kitab Zuhud. Sebab kitab Zuhud ni dia nak menolak dunia yang hawa nafsu tadi. Cerita tentang dunia yang hawa nafsu tadi dia ada dalam Kitab Tercelanya Dunia. Kitab Zuhud ni dia ada dalam jilid yang ke-7. Kitab Tercelanya Dunia ni dalam jilid yang ke-5. Tak berapa tebal. Jadi nak sentuh juga kitab tu nanti. Jadi bila kita khatamlah satu hari nanti, kita khatam 2 sekali kitab. Jadi nak mengenal dunia ni, kita perhatikan kata hati Imam Al-Ghazali dalam Kitab Tercelanya Dunia. Dalam Kitab Tercelanya Dunia, Imam Ghazali kata, dunia itu dalam bentuk wanita cantik. Dia menarik hati manusia kepadanya menggunakan kecantikannya. Dia ada rahsia-rahsia buruk dan keji yang dapat membinasakan orang-orang yang mahu berhubungan dengan dia. Selepas itu, dia melarikan diri daripada orang-orang yang mencarinya. Dalam kita duk sibuk cari. Lalah dia lari. Maksudnya kita mati dia tu. Tak dapat apa-apa pun. Ada satu cerita di negara China katanya, tak tahu betul ke tidak. Satu orang kaya, dia ni ada harta 1.9 bilion. Dia kerja kuat, kerja teruk, meninggal dunia, mati lah. Mati. Tinggal isteri dia. Isteri dia janda kaya lah, 1.9 bilion. Lah isteri dia kahwin dengan pemandu dia. Pemandu bos tu tadi. Kaya pemandu dia. Jadi apa kata pemandu dia? Selama hari ini bukan saya yang bekerja untuk tuan saya. Tuan saya yang bekerja untuk saya. Betul lah kata-kata dia. Dia dah bawa kereta. Tuan dia kerja mesyuarat apa semua, bisnes bergaduh semua. Dapat 1.9 bilion, meninggal dunia. Tiba-tiba janda tuan dia kahwin dengan dia. Dia dapat 1.9 bilion tu lah. Maksudnya tuan dia yang bekerja untuk dia. Jadi tuan dia tu tadi sebagai contoh ni lah, duk kerja dunia, kerja. Lalah tak dapat kat orang lain. Kalau kerja dunia semakin menjauh, akhirnya tak dapat. Tapi bukan maksud kita menolak keduniaan. Yang perlu mesti cari, yang tambahan boleh cari. Yang diselimuti oleh hawa nafsu, yang tu yang kita tolak. Kata Imam Ghazali lagi, dunia itu ibarat mimpi yang enak. Kita ni sedang bermimpi lah. Sebelum ni pun Imam Ghazali ada sebut dalam kitab yang lain. Dia kata kita ni semua tertidur, apabila kita mati, itulah baru kita terjaga, baru sedar. Oi, macam ni rupanya. Selama kita hidup ni kita tak perasan. Kita mimpi. Bila kita mimpi ni, dalam mimpi tu kita orang bagi tahu, kamu sedang mimpi ni. Dah, yang ni betul ni. Bila dia terjaga baru sedar, oh mimpi rupanya tadi. Jadi kita di dunia ni macam tu lah. Duduk kerja, kita sebenarnya dalam mimpi. Bila kita mati tu baru terjaga. Oh mimpi rupanya. Kehidupan yang sebenar selepas daripada itu. Dunia itu ibarat mimpi yang sedap. Kemudian dikeruhkannya mereka seperti menumbuk tanaman yang baru dituai.
lalu disembunyikannya mereka dalam kain kafannya di bawah tanah. Siapa yang kahwin dengan dunia, last-last dia bunuh dan dia sorok dalam kain kafan, sorok bawah tanah. Semua ke situ lah. Tak ada seorang pun suami dia yang kekal dengan dia. Semua akan mati. Sesungguhnya dunia itu musuh kepada Allah, musuh kepada wali-wali Allah, dan musuh kepada musuh-musuh Allah. Yang pertama, dunia menjadi musuh kepada Allah dari sudut dunia itu memotong jalan hamba-hamba Allah. Banyak dah orang-orang yang berjaya dipikat oleh dunia sampai ke mati. Jadi seolah-olah dunia itu musuh kepada Allah. Jenis yang kedua, dunia menjadi musuh kepada wali-wali Allah kerana dunia itu sentiasa berhias diri dan menggoda mereka. Tapi wali-wali ini duk lawan. Sehingga kan para wali terpaksa meminum kepahitan sabar. Nak berdepan dengan godaan dunia ni, kita terpaksa bersabar pula. Nak bersabar ni pula satu masalah berat. Ada pula kitab sabar pula dalam ni nanti. Yang ketiga, dunia ni dia bukan sekadar musuh kepada Allah, musuh kepada wali-wali Allah, dia musuh kepada musuh-musuh Allah juga. Bila orang-orang ni dah dekat nak mati dah baru sedar, oh rupanya aku nak tinggal dah dunia ni. Kalau boleh nak patah balik, nak berbetul dah ni. Mana boleh dah? Mana boleh dah. Maksudnya dia juga musuh kepada musuh-musuh Allah. Itu tadi sedikit sentuhan daripada kitab tercelanya dunia. Kita sambung balik kitab Zuhud. Kata Imam Ghazali tentang orang yang berasa kaya. Namun kami tidak menyebut orang sebegini, yakni orang yang berasa kaya itu sebagai orang kaya, tetapi sekadar sebagai orang yang berasa kaya. Orang yang berasa kaya dengan orang kaya tak sama. Sebab tadi kita belajar, yang sebenar-benar kaya hanya Allah. Dialah satu-satunya yang kaya. Selain daripada dia tidak ada yang kaya. Segala kekayaan adalah kekayaan dia. Dia bukan yang paling kaya, tetapi dialah satu-satunya yang ada kaya. Selain daripada Allah, semuanya fakir belaka, miskin. Sangat miskin belaka. Jadi sungguh pun Sayyidatina Aisyah tadi orang yang berasa kaya, tapi dia tidak sampai kepada kaya. Dia sekadar berasa kaya. Tujuannya supaya kekallah kaya itu sebagai nama yang kaya mutlak. Supaya bila kita sebut kaya, kita terus pandang Allah. Allah saja yang kaya. Kalau makhluk ni yang berasa kaya, yang kaya tak ada. Hamba yang berasa kaya dengan harta, sama ada dia ada harta itu ataupun dia tidak ada harta itu. Adakah tak adakah dia berasa kaya. Macam budak muda tadi lah. Dia naik kereta besar ke, dia naik kereta kecil ke, bagi dia sama aja, dia tak kisah. Yang ni orang yang berasa kaya. Nescaya dia tidak berasa kaya dari segala sesuatu yang lain daripada harta. Dari sudut harta dia tak ada pun dia tak kisah, dari segi benda lain lagi dah tak kisah. Dia tidak berasa kaya daripada pertolongan taufik Allah kepadanya, supaya kekal perasaan kekayaannya yang telah dihiaskan oleh Allah akan hatinya. Jadi dia sedar, sungguh pun dia tidak perlu pada apa-apa dalam dunia ni, tapi dia belum kaya lagi. Dia cuma berasa kaya. Yang kaya hanya Allah, satu saja. Hati itu berbolak-balik antara kebudakan. Kebudakan ni maksudnya abdi lah, perhambaan. Hati kita ni sekejap-sekejap kita ni hamba kepada dunia. Sekejap-sekejap kita berjaya merdekakan diri. Pada waktu-waktu yang berdekatan, maksudnya cepat sangat berubah. Ni masa kita tengah dengar kuliah ni, wah aku tak mau dah ni. Tak mau jadi hamba kepada dunia dah. Sekejap bila keluar lagi, dah jadi hamba dunia pula dah. Bila kita balik malam sebelum tidur, teringat, wih aku tadi jadi hamba dunia pula dah. Tak mau lah, nak merdeka, nak merdeka. Esok bangun pagi dah, dia berbolak-balik. Hati kita berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik antara perhambaan dan kemerdekaan pada waktu-waktu yang berdekatan. Maksudnya sekejap sangat berubah. Kerana hati itu, yang ni mutasyabihat, di antara dua anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Kan? Ada hadis kata Tuhan ni, hati kita ni antara jari jemari Allah. Jangan kita duk bayang, oh Tuhan ada jari. Kita duk bayang Tuhan ada jari macam makhluk, cuma tak tahu bentuk macam mana, tapi dia ada jari. Jangan kacau.
Tuhan dia tidak ada jari. Yang tu ayat mutasyabihat. Macam kita lah, bila sesuatu benda ada di jari kita, kita nak buat apa pun boleh. Tu maksud dia. Seolah-olah hati kita ni ada dalam kekuasaan Allah. Dia nak buat macam mana, suka hati dia. Dia yang tentukan pada azali. Orang ni syurga, orang ni neraka. Semua dia punya penentuan. Maksudnya cukup senang. Kita pegang stapler ni, suka hati kita nak buat macam mana, senang kan? Jadi itu maksud dia. Jangan kita bayang hati kita ada pada jari Tuhan. Itu bahaya. Kita bayang jantung kita, kalbu kita kan seketui, ada pula pada jari Tuhan. Macam mana jari Tuhan, kita duk bayang pula, Tuhan ada jari. Bila ada jari itu makhluk lah, tokong lah kan. Ketahuilah bahawa zuhud itu suatu darjat yang menjadi kesempurnaan orang-orang baik, orang-orang abrar. Dan orang yang ada keadaan ini termasuk orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang mukharrabin. Ada beza. Orang abrar tadi orang baik-baik, orang mukharrabin orang yang dekat. Dekat tadi bukan dari sudut tempat, kerana zat Allah tidak terpengaruh dengan tempat, tapi dekat dari sudut sifat-sifat. Dalam syurga kita banyak kali cerita dah. Orang abrar ni dalam syurga, orang mukharrabin dalam syurga yang lebih tinggi lagi. Sebab mereka orang yang dekat dengan Allah, hampir. Kita kalau boleh nak jadi orang mukharrabin, tak maulah sekadar jadi orang abrar. Tapi seandainya dipilih oleh Allah jadi abrar pun jadilah. Tapi naklah usaha jadi mukharrabin. Jauh beza antara abrar dengan mukharrabin. Maka tidak pelaklah lagi, tak hairanlah lagi, jadilah zuhud itu suatu kekurangan pada pihaknya, kerana kebaikan orang-orang baik itu, orang abrar itu, merupakan keburukan bagi orang-orang mukharrabin. Ini ada cerita, kita baca dulu. Dan ini kerana orang yang benci kepada dunia itu disibukkan dengan dunia, sebagaimana orang yang gemar kepada dunia itu disibukkan dengan dunia. Kita ni, katalah kita ni orang yang melayan hawa nafsu, jadi kita sibuk duk layan makanan, layan pelancongan, layan kita punya minuman, layan pakaian, semua hebat-hebat, kita mampu pula. Kita sibuk melayan dunia. Ada satu golongan lagi, mereka ni sibuk melawan dunia. Tapi mereka dua-dua ni bersekutu pada sibuk. Situ. Satu golongan dia sibuk layan dunia, yang ni tak zuhud. Dan ada orang yang nak zuhud, dia sibuk melawan dunia pula. Dua-dua sibuk. Ada satu golongan lagi, mereka ni tidak disibukkan oleh dua-dua tu, dia sibuk dengan Allah. Ini peringkat tinggi. Kalau boleh kita nak mencapai yang itu. Tapi kalau dapat golongan yang sibuk melawan dunia pun jadilah. Jangan jadi golongan yang sibuk melayan dunia. Golongan yang sibuk melayan dunia ni dia semakin jauh daripada Allah. Golongan yang sibuk melawan dunia, aku nak zuhud ni, nak zuhud dia lawan. Benda ni tak boleh ni. Benda apa lagi yang tak boleh? Yang ni tak boleh nak lawan. Macam mana aku nak tahan semua ni kan? Tapi ada orang yang dia sibuk dengan Allah, dia tenggelam dalam cinta Allah, dia tak perlu lawan pun. Sebab memang automatik dia dah tolak. Tapi kita sibuk dengan nak melawan tadi. Jadi kita rugi dari sudut sibuk. Satu ni sibuk dengan dunia sebab nak lawan, sebab nak cari. Satu ni sibuk dengan dunia sebab nak lawan. Dua-dua pun sibuk. Jadi Imam Al-Ghazali dia ada bagi contoh. Contoh dia muka surat 8 bawah sekali. Contoh dia, seorang pengintip yang hadir ke suatu majlis. Dalam majlis itu ada orang yang merindu, iaitu al-asyik, dan orang yang dirindukan, al-maksyyuk. Asyik maksyuk lah ni. Contoh, kita berkenan dekat satu orang perempuan lah contoh. Kita pergi majlisnya, kita berkenan, ni kalau pergi ni kira nak tumpu dekat dia aje lah, tak mau tengok yang lain dah. Elok kita masuk dalam majlis tu, tiba-tiba ada kawan kita, dan kawan kita tu pun memang kita tahu dia berkenan dekat perempuan yang sama. Jadi hati kita tadi dah pecah dua. Asal tadi kita pergi majlis tu nak tumpu kepada orang yang kita kasih, yang kita rindu, nak tumpu nak tengok dia, tak mau lepas dah.
tiba-tiba ada saingan. Bila ada saingan, dah pecah dua hati kita. Nak tumpu, nak tenggelamkan orang ni pun nak tenggelam juga. Nak tenggelam orang ni. Macam mana cara supaya perempuan tu tadi tak terpikat dengan orang ni, dia terpikat kat aku. Jadi hati tu dah pecah dua. Hati dia disibukkan kepada nak melawan saingan dia. Yang ni nak ditamsilkan dengan orang yang cari zuhud, tapi dia sibuk dalam melawan keduniaan. Yang sibuk melayan keduniaan tadi itu memang dah kalah dah. Ni yang sibuk melawan keduniaan, dia nak mencapai zuhud. Tu Imam Ghazali bagi contoh. Dalam satu majlis ada seorang pengintip. Sedangkan dalam majlis tu ada satu orang yang dia rindu kepada seseorang yang dia rindu. Macam tadilah seorang lelaki, dia teringin kat satu orang perempuan. Bila pergi ke majlis tu, dia nak tumpulah kepada perempuan tu. Tiba-tiba ada satu orang pengintip lah, orang jahat lah. Dah hati dia terpecah dua. Nak tumpu perempuan ni pun nak tumpu juga. Ni kepada pengintip pun nak tumpu juga. Jika hati orang yang merindu itu berpaling kepada ar-rakhib, kepada pengintip tadi, kepada kemarahannya, dia tak suka lah, keberatannya dan kebencian hadirnya, dia mai pula dah majlis ni. Maka orang yang rindu tadi, hati dia akan sibuk dengan kemarahan. Sibuk dengan kemarahan. Terpaling daripada kelazatan menyaksikan al-maksyyuknya. Dan kalau kerinduan itu menenggelamkannya, nescaya dia lupa daripada selain al-maksyyuk. Dia tidak menoleh kepada yang lain. Kita ambil contoh lah. Ada satu orang ustaz terkenal. Ustaz Hafiz lah contoh. Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz ni memang hebat lah, kacak, terkenal. Jadi satu hari dia datang bagi ceramah Maulidur Rasul ke kampung Sungai Nyok ni. Ada peminat pula seorang. Ada perempuan peminat seorang. Oh, Ustaz Hafiz datang malam ni. Aku pergi ni kira nak duduk depan sekali lah, kata perempuan tu. Nak tumpu tengok Ustaz Hafiz je. Seronok nak tumpu. Bila dia sampai ke majlis tu, dia tumpu lah. Sepenuh perhatian tumpu kepada sang ustaz tadi. Tiba-tiba dia terperasan ada kawan dia. Kawan dia pula memang peminat nombor satu juga Ustaz Hafiz. Dah hati dia bergolak lah. Dia ada pula dalam majlis ni, tak guna betul. Kan? Sagi balik, masa nak balik sekali, aku yang nak lambai Ustaz Hafiz ni. Dah ada dia, tentu dia lambai sekali. Silap-silap. Ustaz Hafiz tengok dia, tak tengok aku. Oh, tak boleh jadi ni. Jadi hati dia dah pecah. Hati dah pecah dua. Nak lawan pun nak lawan, nak tumpu pun nak tumpu. Tapi ada orang yang dia boleh tumpu, dia tak kira saingan dia dah. Dia sibuk dengan yang dia minat tadi. Jadi ada orang bila dia sibuk dengan Allah, sampai satu peringkat dia tak sibuk dah nak melawan dunia ni. Bila dia sibuk dengan Allah, maksud dia automatik dia akan zuhud. Jadi dia tak sibuk dengan nak macam mana nak jadi zuhud ni. Satu peringkat itu. Tapi peringkat tu jauh lah kita nak capai. Sesungguhnya, sebagaimana tiada berkumpul dalam hati dua kecintaan dalam suatu keadaan, maka tiada berkumpul juga marah dan sayang pada suatu keadaan. Dia sayang kepada ustaz yang mengajar tu, tapi dalam hati dia, waktu yang sama dia marah kat kawan dia tadi, yang saingan dia. Jadi dalam hati dia dah ada dua dah. Marah pun ada, sayang pun ada. Jadi kacau lah. Tak berapa cantik lah. Tapi sekurang-kurangnya, orang yang sibuk melawan keduniaan, dia nak zuhud, dia tu dalam perjalanan menuju zuhud. Maksud dia masih bagus lagi berbanding dengan orang yang melayan dunia tadi. Yang melayan dunia tadi dah tentu tak zuhud dah. Dia semakin jauh. Imam Ghazali bagi contoh, ada 3 orang. Satu orang ni dia duduk di dalam Masjidil Haram, dia buat amal ibadah kat situ. Orang kedua, dia dalam perjalanan menuju ke Masjidil Haram, naik unta. Tak nampak lagi, jauh lagi, ratus batu lagi, tapi dia dalam perjalanan menuju Masjidil Haram. Orang ketiga nak pergi ke Masjidil Haram juga, tapi dia menunggang unta membelakangkan Masjidil Haram. Orang ketiga dia naik unta, kata sini Masjidil Haram,
dia pergi arah sana. Dia susah payah duk jaga unta dia, duk lawan panas terik semua, susah payah. Tapi dia menuju ke sana. Yang tu orang yang mengejar keduniaan. Orang yang usaha untuk zuhud tadi yang jenis yang kedua. Dia jauh lagi nak sampai, tapi dia menghadap ke sana. Tapi dia terpaksa layan lah unta dia. Unta dia nak kencing, nak berak, nak minum, unta dia sakit, dia terpaksa layan. Berbeza dengan orang yang dah ada dalam Masjidil Haram tadi. Dia tak layan mana-mana unta dah. Dia layan kekasih dia saja di sana. Layan Allah saja. Jadi peringkat tu kalau boleh kita nak sampai situ. Tapi kita ni jenis baru belajar, memang kita akan disibukkan untuk melawan keduniaan, untuk jadi zuhud. Siapa-siapa pun memang lalu jalan tu dulu. Bila kita belajar kitab zuhud, lepas ni kita pakat makin nak berjimat, makin nak ambil yang keperluan dan tambahan. Yang mana yang berupa bersalut hawa nafsu tadi, yang tu kita makin nak tolak, makin nak tolak. Tapi jenuh lah. Jenuh nak bersabar lah kan. Tengok orang lain pakat duk ambil, kita makin nak tolak. Muka surat 10. Maka orang yang cinta dan marah itu seperti dua orang lelaki pada dua jalan menuju haji, yang disibukkan dengan mengenderai unta. Dengan unta pun sibuk, dengan umpannya pun sibuk, makanan-makanan unta, dan nak menjalankan unta itu pun sibuk juga. Banyak kerja. Tetapi yang seorang dia menghadap ke arah Kaabah, dia menuju ke Kaabah. Yang seorang lagi membelakangkan Kaabah, maksud dia tak sampai-sampai lah. Kedua-dua orang ni sama-sama sibuk. Masing-masing terhijab daripada Kaabah dan sibuk daripada Kaabah. Dua-dua orang pun sibuk dengan unta. Tetapi keadaan orang yang menghadap ke Kaabah itu terpuji jika dibandingkan dengan orang yang membelakangkan Kaabah. Kerana yang menghadap Kaabah ni sekurang-kurangnya dia dalam perjalanan menuju ke Kaabah dan insya-Allah sampai. Jadi orang yang melawan dunia nak dapat sifat zuhud tadi, maksud dia semakin dapat, semakin sampai. Dan tidak dipujikan dengan dibandingkan dengan orang yang dah beriktikaf dalam Kaabah dah. Orang yang tak perlu kepada nak layan unta dah, yang selalu berada di Kaabah, yang tidak keluar dari kawasan Kaabah. Dah tak perlu kepada nak uruskan kenderaan dah. Dia orang yang berada pada Allah, ni bahasa dalam lah. Orang yang dah berada pada Allah, dia tak payah sibuk-sibuk nak zuhud dah. Dia automatik akan zuhud dah. Tapi kita ni orang baru belajar dalam perjalanan, dalam salik. Salik kan dalam suluk. Jadi kita ni memang kena sibuk lah nak melawan zuhud ni. Bukan nak melawan keduniaan, nak mendapat sifat zuhud. Jadi rasanya kuliah kita sekadar itu saja. Yang belakang itu soal jawab biasalah. Tu tuan-tuan boleh baca di rumah. InsyaAllah dalam pelajaran yang akan datang kita sambung lagi kitab zuhud kita ni. Semoga Allah jadikan kita orang yang zuhud. Kalau bukan hari ini pun, hari-hari akan datang. Jadi kita jangan takut untuk berdoa supaya Allah jadikan kita orang zuhud. Zuhud ni kita ajar dah tadi, bukan miskin, bukannya papa kedana, bukan selekeh, bukan tak bekerja, bukan tu semua. Yang tu bukan zuhud, tu salah faham tentang zuhud. Jadi kita berdoa supaya Allah jadikan kita orang yang zahid. Wallahu a'lam.